أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita melihat kepada halaman akhir daripada surah Al-Hujurat, muka surat 517 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas, malam kita ulang kaji ya. Ya, hari ini subhanallah akhir dah surah Al-Hujurat Safas ya, memberi panduan kepada kita Ustaz ya, bagaimana untuk tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita sama-sama menjaga etika kita bersama rakan di tempat kerja, dalam masyarakat, di mana jua kita perlu memastikan bahawa elemen ini dijaga, dan sudah tentunya pada zaman Nabi dinyatakan etika ini agar umat Islam yang beriman betul-betul mempunyai akhlak yang tinggi, dan inilah yang kita ingin belajar pada hari ini. Sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 517, iaitu daripada ayat yang ke-12 hingga 13, etika sesama mukmin dan terhadap seluruh manusia secara umum. Dan kemudian pada ayat 14 hingga 18, prinsip-prinsip keimanan yang benar yang perlu kita beri perhatian. Mari sama-sama kita baca ayat 12 hingga 14 memulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu hari ini di halaman 517, dan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, helaian demi helaian, lembaran demi lembaran mushaf kita ini, surah demi surah bersilih ganti, dan hari ini kita sudah berada akhir surah Al-Hujurat. Besok akan sambung surah Qaf. Masya-Allah, itulah di akhir-akhir ini kita dapat surah demi surah demi surah. Kalau sebelum-sebelum awal-awal lama kita pada surah Al-A'raf, lama betul kan. Pada surah Al-Kahfi lama, subhanallah. Ini sekejap dah. Sekejap dia bertukar-tukar kita punya surah Ustaz ya. Masya-Allah. Masya-Allah ya. Jadi kita nak mula dulu untuk permulaan ini. Mari kita sama-sama baca ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-14. Sampai ayat yang ke-14. Tarannum apa? Jom kita cuba untuk permulaan ini bacaan murattal nahwan insya-Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
كرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 12 hingga 14. Terima kasih Ustaz ya membacakan, memimpin bacaan kita pada hari ini untuk kita meneruskan melihat kepada apakah seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang mengatakan, yang menyatakan bahawa beriman, ijtanibu kathiran minadh-dhann, ya, jauhi daripada prasangka buruk kepada sahabat kita, pasangan kita, kepada sesiapa sahaja. Inna ba'dadh-dhanni ithm, kerana sebahagian daripada dhann itu adalah berdosa, sebahagiannya, bukan semua, kerana ada juga kalau katakan kita di mahkamah ataupun polis Ustaz ya, kalau polis itu tidak ada prasangka ya, maksudnya dia tak bolehlah untuk menyiasat sesuatu kesilapan yang ada, ataupun bagi seorang ayah ya untuk melihat kepada anaknya apa aktivitinya, tak boleh pula dia kata bahawa ayah, ayat yang ke-12 ini, jadi jangan zon, saya nak main internet ini, nak main apa, nak buka YouTube apa, tak ada masalah. Itu peranan ayah mendidik itu satu perkara ya, tetapi ini adalah etika bersama secara umumnya, iaitu jangan prasangka kepada rakan pejabat kita, kepada pasangan kita, kerana daripada prasangka itu membawa kepada apa? Wala tajassasu, jangan mencari-cari aib seseorang. Kesannya ialah apabila seorang itu ada zon,
dia akan mula mencari, ya. Kadang-kadang ustaz, ya, bila komputer terbuka, ya, telefon terbuka, maka kalau ada dhan, maka yang terbuka itu ataupun apa-apa sahaja perkara yang berlaku akan dilihat dalam bentuk negatif, tidak dibenarkan, ya. Jadi kalau ada yang kata, tapi macam mana saya nak menjaga pasangan saya ke kawan saya ke daripada buat dosa? Buat dosa itu kalau pada perkara yang zahir, itu kaedah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang zahir, kalau perkara itu dosa di depan mata, yang itu perlu ditegur. Tetapi kalau katakan perkara itu tidak ada bukti secara zahir, baru disangka-sangka, maka jangan dicari-cari. Pasal kalau sangka-sangka kemudian stop, itu okey lagi ustaz. Maksudnya, saya tak boleh bersangka-sangka. Tetapi kalau lepas itu diteruskan lagi dengan mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib, maka itu adalah sebagai satu dosa yang diminta untuk kita bertaubat, sebagaimana dinyatakan pada ayat 12 di hujung ini. Selepas orang dah mencari-cari ustaz, dah cari kesalahan, apa lagi yang dibuat? Dia bukan sekadar mencari-cari, tetapi dia mulalah nak bercakap dengan orang lain. Allah seru, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat. Mengumpat ini berbeza. Ghibah ini ada beza dengan namimah. Namimah ini ialah kita cakap benda yang tak betul. Fitnah lah zaman kita ni, ataupun orang Melayu kita cakap fitnah, ya. Tetapi yaqtab ini adalah ghibah, iaitu mengumpat pasal perkara itu kelemahan dan perkara itu betul. Ya, perkara itu betul. Kalau tak betul, itu namanya namimah, dosa besar juga. Tapi ini juga adalah dosa yang tidak dibenarkan, yang Allah nyata jangan mengumpat. Ya, jadi dia ada kaitan prasangka, dia membawa pada cari kesalahan, dan kalau kita cari kesalahan, akhirnya kita mula bercakap perkara-perkara yang tidak baik berkaitan dengan orang lain. Allah menyatakan, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka untuk makan daging saudaranya yang mati? Kan maksudnya, kalau orang cakap saya tak sanggup makan babi contohnya, kan, seharam. Yang ini bukan sekadar makan babi, tetapi ini makan daging saudaranya yang mati. Yang mati ini maksudnya apa? Maksudnya dia tak boleh nak buat apa? Cakap belakang. Jadi nak gumpat, nak kutuk ke apa ke, dia tak boleh nak balas seperti seorang mayat, ya, seperti seorang yang mati. Jadi ia adalah satu perkara yang amat menjijikkan bagi orang yang mengetahui tentang perkara ini. Fakarihtumuh. Sepatutnya kita jijik, ya, kita tidak mahu melakukan perkara ini, apatah lagi bila kita tahu bahawa dalam perbincangan ulama, tahap umpatan kita itu berkadar langsung pula dengan siapa yang kita umpat. Kalau orang itu amat baik, amat beriman, jaga sembahyang, buat perkara kebaikan, kemudian kita mengumpat dia, dosanya makin bertambah, ya. Tapi kalau orang tu kurang sikit, taklah besar, tetapi masih lagi dosa yang Allah nyatakan wattaqullah, bertakwalah pada Allah, takutlah kepada Allah, kerana berani kamu prasangka bawa kepada cari kesalahan, ya, pergi cek email, cek itu, cek ini, macam polis, ya. Kalau polis tu memang tugas dia polis, ya, tetapi kerana kita bukan polis, ya, kalau nak sangat jadi polis, kan, ataupun menjadi orang yang bertanggungjawab untuk menentukan kesilapan kesalahan di mahkamah. Dan di situ Allah menyatakan innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah penerima taubat, menerima dan maha penyayang. Allah akan menyayangi kita kembali kalau kita bertaubat daripada tiga dosa ini. Dhan, tajassasu, dan juga kita mengumpat. Ya. Tetapi kalau kita tidak bertaubat, maksudnya kasih sayang daripada Allah itu akan terjauh daripada kita, dan kita harapkan itu tidak berlaku kepada kita pada kehidupan kita. Seterusnya pada ayat yang ke-13 kita baca sekali lagi. Ayat yang kali ini bukan sekadar pada orang yang beriman, tetapi ini adalah kepada seluruh manusia. Apakah etika yang perlu kita laksanakan? Kita baca ayat 13 sekali lagi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah SWT, ibu ayah, kita nak ulang bacaan sekali lagi ayat yang ke-13. Menarik ayat ni, ya, Ustaz Fazal. Ya. Subhanallah, mari kita sama-sama baca dulu ayat yang ke-13. Lepas ni kita akan belajar pula apa isi kandung dia, apa tadabbur dia. Jom baca sama-sama ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenali, dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di dalam ayat ini Ustaz ya, sebenarnya dia ada elemen takwa. Bagaimana kita nak tahu kita ini nak menuju pada takwa? Salah satunya kita suka berkenalan. Masya-Allah. Kita suka berkenalan dan memahami budaya, adat yang berbeza, pelbagai negara yang ada, kerana kita tahu bahawa perbezaan yang ada antara kaum, antara lelaki, wanita, sebenarnya itu semua adalah ciptaan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita bukannya sempurna ataupun mulia kerana jadi lelaki, bukan kerana saya ini perempuan, kerana saya ini Melayu, kerana saya ini berbangsa Jepun dan sebagainya, tetapi kerana menjaga diri daripada bahaya dalam kehidupan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisah warna kulit, warna apa pun Ustaz ya, macam mana rupa sekalipun, tetapi bila takwa ada, itulah yang paling diperlukan, dan Allah amat mengetahui, amat teliti tentang ketakwaan yang ada. Biarpun kita ini mungkin tidak terkenal, mungkin kita ini adalah daripada kaum yang tidak terkenal, daripada kabilah yang tidak terkenal, tetapi kita terus mengenali bahawa semua ini adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita kena rajin berkenalan Ustaz ya. Makin rajin berkenalan, makin lagi kita kenal, maka makin kita akan rasa betapa kerdilnya saya perlukan bantuan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal ini takwa ada kaitan dengan iman. Kata Allah dalam ayat yang ke-14, qalatil a'rab amanna. Berkata Arab Badui pada waktu di Madinah itu, mereka baru masuk Islam Ustaz ya, dia kata, "Oh, kami beriman. Kami ni dah buat solat, kami ni baik kan. Saya ni dah apa lagi? Kalau zaman sekarang ni saya dah pandai baca doa." Nah, dah pandai baca doa, dia ingat bahawa dia sudah beriman. Allah kata, "Qul lam tu'minu." Kamu sebenarnya tidak beriman. Diajarkan pada Nabi, "Lam tu'minu walakin qulu aslamna." Tetapi cakaplah bahawa kami ini telah Islam. "Walamma yadkhulul iman fi qulubikum." Iman belum masuk lagi pada hati kamu. Apa poin yang kita boleh belajar? Bahawa bab iman ini kita tak boleh claim Ustaz ya. Tak boleh cakap sayalah orang beriman pasal saya ni dah solat, dah baca Quran. Kita diajar, kalau kita tengok dalam surah yang akan datang, surah An-Najm pun bercakap tentang wala tuzakku anfusakum. Jangan sucikan diri kita walaupun kita dah buat kebaikan. Kerana apa? Kerana iman adalah ukuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri tidak boleh mengukur iman orang lain, tidak boleh mengukur iman kita. Malah Allah menggunakan perkataan wa in taifatan Ustaz ya, bila dua kumpulan al-mukminin ya, orang beriman, maksudnya apa? Maksudnya ini adalah orang yang beriman walaupun bergaduh. Betul. Ya, kalau bab itu pun Allah tak nyatakan ini munafik ke orang muslimin, maka kita apatah lagi tidak boleh menyatakan bahawa saya sudah menjadi orang yang beriman, kerana iman ini adalah urusan Allah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Jika dah taat pada Allah, taat pada Rasul, Allah tidak akan kurangkan. Tak payah nak claim saya beriman barulah rasa status di sisi Allah akan tinggi, tak payah.
buat saja kerja. Innallaha ghafurur rahim. Allah amat pengampun kalau katakan kita tersilap, ya, dan Allah amat penyayang. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu jassa, mencari-cari ataupun meraba-raba. Satu kali disebut di dalam al-Quran, ya, iaitu mereka yang cuba mencari-cari kesalahan, ya, cuba untuk menyelidik tanpa asas, ya, dan lebih daripada itu adalah kerana diasaskan kepada zon, prasangka kepada seseorang. Perkara ini diharamkan, ditegah oleh Allah Subhanahu taala. Moga-moga tuan-tuan kita, apabila kita rasa prasangka pada seseorang, kita banyakkan sama ada nak bertanya pada orang tersebut ataupun kita berdoa Allah beri hidayah kepada orang tersebut. Tapi jangan cari kesalahan. Khuatir ustaznya, bila kita mengumpat seseorang, khuatir apa yang kita umpat itu rupanya juga berlaku kepada kita. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Memang kena yang Ustaz Fah sebut tadi. Betul Ustaz. Kan? Apa tadi? Qalatil a'rabu amanna. Ya, betul. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Maksudnya mula dulu dengan Islam, betul, ya, kemudian iman Ustaz, ya. Dan insya-Allah iman itu dipadukan dengan ihsan. Betul, ya, seperti kita ibadah nampak Allah, betul, ataupun Allah nampak kita. Maksudnya kita buat bersungguh-sungguh Ustaz, ya. Subhanallah. Islam tanpa iman rapuh. Jadi kena iman pasak, subhanallah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, moga iman terus subur di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kita nak tengok jap apa tu kalimah ataupun perkataan yang kita nak fokuskan dalam segmen tajwid kita pada hari ini. Mari kita tengok, iaitu menyempurnakan sebutan setiap kalimah dalam ayat yang ke-12. Sempurnakan sebutan dalam ayat yang ke-12, antaranya daripada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Sadaqallahul azim. Baik. Pertamanya, kalau kita mula daripada ijtanibu tadi, bermula dengan baris kasrah lah, sebab huruf ta pada huruf yang ketiga baris atas, maka kita mula dengan ijtanibu, satu. Kemudian hati-hati pada kalimah kathiran, huruf ta, hujung lidah keluar hujung lidah sedikit kena gigi kasih atas, kathiran minadh-dhann, kita waqaf dekat situ, contoh kalau kita berhenti dekat situ. Jadi kena hati-hati sebutan huruf dha, dan juga kita berhenti tu ada sabdu. Jadi kita kena tahan sedikit apa tu wajib al-gunnah dia. Minadh-dhann. Saya kira itu satu penekanan juga Safas, satu tegahan juga kan daripada zon kan. Lepas tu inna ba'dadh-dhanni itsm. Kalimah yang terakhir iaitu kalimah ithmun. Kena hati-hati. Kadang-kadang bila kita sebut if, mim hilang. If macam tu saja, ataupun kita hilang tha pula, im jadi macam tu. Jadi kena hati-hati, ada tha, ada mim. Contoh ism, ataupun kita latih dulu ismun, kali keempat itu kita tahan mun tu, ism, tahan daripada membariskan dia. Itu antaralah latihan yang dikongsi oleh guru-guru saya dululah. Jadi insya-Allah moga-moga dapat kita latih ayat yang ke-12 tu, antaranya yang kita kongsikan tadi, supaya jelas sebutan huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya. Selamat mencuba. Wallahu alam. Terima kasih.
Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar ya, bagaimana kita membaca sebentar tadi, dan bila cakap tentang dhan ya, dia ada penekanan kat situ Ustaz ya. Juga kita perlu beri penekanan lah dalam hidup kita ni, jangan prasangka. Walaupun raya dah habis Ustaz ya, Syawal dah habis, tetapi dia waktu Syawal hari tu je pergi raya rumah orang ya, ataupun pergi kenduri lah nanti raya haji ke. Ada yang dia siap boleh lagi apa pergi kutuk rumah orang yang pergi tu, dia kata sate dia tu tak masak setengah. Kan, kalau tak masak pergi cakap direct pada orang tu, tolong bakar balik kan, tapi dia pergi komen satu dunia. Jadi perkara-perkara ini, itu belum lagi yang kata bawa anak pecahkan TV lah apa sebagainya. Beritahu depan-depan kan, kalau rasanya tak boleh bawa anak, takut ada banyak barang berharga, beritahu awal-awal, jangan di komen satu dunia. Dan ini adalah untuk memastikan apa, kita tak mengumpat Ustaz. Betul, Ya, sebagai satu disiplin orang yang mengaku untuk beriman. Dan apa lagi ciri orang beriman yang sebenar-benarnya? Allah nyatakan pada ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Kita teruskan bacaan hingga ke hujung surah Al-Hujurat. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sudah sampai kita ke hujung surah Al-Hujurat. Kita nak sama-sama membaca ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18, dan kita nak cuba untuk bahagian yang kedua bacaan kita pada hari ini dengan bacaan murattal sikah, insya-Allah. Jom kita cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 15 hingga ayat yang ke-18 untuk sama-sama kita melihat kepada apakah sifat orang beriman yang sebenar-benarnya, yang original Ustaz ya, yang stabil. Kita sudah berjumpa dalam surah Al-Anfal, dalam surah An-Nur. Kali ini berjumpa lagi sekali di dalam surah Al-Hujurat. Sifat orang yang beriman, al-mu'minun, bukan yu'minuna. Yu'minuna itu masih lagi dalam keadaan sedang beriman Ustaz ya, tetapi innamal mu'minun ini adalah orang beriman yang sebenar-benarnya adalah apabila yang pertama beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kemudian tidak ragu kepada Allah dan Rasul. Apa tanda tidak ragu pada Allah? Kita selalu ingin membuat persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membanyakkan amal kita, dan taat pada Rasul itu sebagaimana yang kita dah belajar dalam surah Al-Hujurat ini, kita menjaga adab-adab. Kita dah belajar dalam surah Muhammad, dalam surah Al-Fath, iaitu berkaitan dengan disiplin mentaati kepada Rasul. Baik, di dalam ayat ini juga Allah menyatakan jangan ragu-ragu, tak ragu-ragu, pasal bila kita taat pada Rasul ini, kita sebenarnya sedang menempah suatu kebaikan. Malah lebih daripada itu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Bukan sekadar iman kita Ustaz ya, kita solat, kita kata saya beriman, tapi perlu dibuktikan dengan jihad, dengan harta dan juga diri kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja projek-projek yang membawa nama Allah, menaikkan nama Al-Quran, maka itu dinamakan fi sabilillah, maka sila berjihad. Jihad ini maksudnya bersungguh-sungguh. Kita gunakanlah harta kita, duit kita, kereta kita, diri kita, masa kita, kemahiran yang ada pada tuan-tuan sekalian. Untuk apa? Untuk memastikan Allah itu dinaikkan, diperkenalkan kepada seluruh dunia. Ulaika humus sadiqun. Inilah orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita lihat perkara ini, kita tahu bahawa kita tak boleh main-main lah Ustaz ya. Wajahidu itu maksudnya kena bersungguh-sungguh. Satu, kita belajar Al-Quran, belajar apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita perlu menyampaikannya ya, menyebarkannya dengan kapasiti kekuatan harta dan juga kemahiran masing-masing. Pada ayat yang ke-16 Allah menyatakan kepada Nabi untuk dinyatakan kepada mereka yang cuba mengajar-ngajar kepada Allah. Atu'allimunallah. Kamu nak ajar Allah ke? Dengan agama kamu ya, tentang keimanan kamu. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tahu segala apa yang di langit di bumi, dan Allah mengetahui setiap sesuatu. Ini bercakap tentang orang yang tidak beriman Ustaz ya. Mereka yang tak beriman ini dia selamba je. Satu, dia tak buat persediaan untuk akhirat. Jadi dia cakap je. Dia nak prasangka ke, dia nak ribah dan nak mengumpat ke, dia buat selamba je kan. Lebih daripada itu, dalam ayat ini Allah menyatakan mereka nak cuba-cuba mengajar Allah. Apa maksudnya? Dia kalau boleh ialah apa yang dia nak amalkan itu ikut pada dia, bukan ikut pada Allah dan Rasul, bukan ikut Quran dan Sunnah. Dia kalau rasa dia nak pergi gunung jerai, dia ambil lah apa dan kata ini nanti akan sembuh kan. Dia buat teori dia sendiri ya, dia bukan ikut kepada Allah. Jadi dia nak mengajar Allah. Allah sebenarnya bukan pergi ke Mekah, bukannya saya doa padamu ya Allah, kena ada ambil air letak kat badan, nanti sembuh dengan air tersebut. Perkara-perkara khurafat itu juga adalah tanda cuba mengajar-ngajar kepada Allah, dan ini sesuatu yang Allah templak. Allah lebih ketahui di langit, di bumi, segala-galanya Allah tahu. Kalau Allah dah maha mengetahui, Allah akan beritahu dekat gunung mana ada dia punya sembuhnya itu ya. Tetapi sembuhnya ataupun kebal dan sebagainya itu hanya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-17, perkara yang amat penting bagi kita, bagi saya tuan-tuan, apabila kita sudah mula berjuang Ustaz ya. Berjuang, kita dah mula terlibat dengan perkara kebaikan tentang Islam, derma kepada masjid. Kadang-kadang kita mungkin rasakan bahawa saya ada membuat jasa. Apakah cara memerhati perkara ini? Ayat 17 sekali lagi kita baca untuk memastikan kita jangan sampai tersilap keutamaan dalam menuntut nama yang baik dalam kehidupan. Bersama Ustaz Tar. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat seterusnya kita nak ulang lagi sekali, ayat yang ke
17. Kita nak baca sekali lagi ibu ayah sekalian sebelum kita berakhir pada hari ini. Mari kita baca sama-sama sekali lagi ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu rasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu keimanan jika kamu orang yang benar. Jadi di dalam ayat ini sebenarnya tuan-tuan sekalian, apakah yang disampaikan? Ada orang yang claim Ustaz ya, dia kata saya masuk Islam ni, saya berjasa pada engkau ya Muhammad kan. Saya kalau tak masuk Islam ni, siapa lagi nak jadi follower engkau kan. Jadi Allah katakan pada mereka, la tamunnu alayya islamakum, iaitu kamu tak berjasa apa pun dengan keislaman yang kamu anuti. Dengan apa, kalau bercakap tentang Islam ni Ustaz, satu masuk Islam, tapi satu lagi ialah apa, terlibat dengan perjuangan Islam ya, menjadi pentadabur kan. Rasanya berjasa ni kepada Islam, sebenarnya tak berjasa pun. Tak berjasa. Sebenarnya Allah cakap apa? Balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Allah yang berjasa kepada saya untuk menunjukkan kepada hidayah agar selalu setiap hari baca Quran Ustaz. Kita Ustaz ya. Bukannya yang jadi pentadabur ini setiap hari bercakap ini yang sebenarnya yang berjasa. Jadi perkara ini perlu sangat kita sedarkan pada diri saya lah Ustaz ya. We are nothing. Dia sebenarnya apa, Nabi Muhammad itu wafat pun tetap juga Islam jalan. Itu Nabi Muhammad itu. Kalau kita Ustaz ni, saya lah Ustaz ya, yang kecil kerdil ini, maksudnya tak ada apa pun sebenarnya ya. Islam terus berjalan, Quran terus berjalan, dan ini Allah ingatkan agar apa? Kita jangan sampai merasakan saya dah buat kerja, saya dah derma sana sini, saya dah tolong dalam NGO, saya dah memimpin, saya dah berjasa kepada Islam. No way. Kan? Okey, itu bukan kaedahnya. Allah sebenarnya yang memberi hidayah sehingga kita dapat berbuat kebaikan, in kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang yang benar ya. Apa maksudnya? Jika kita betul-betul jujur, kita tahu bahawa ya Allah, betul ya Allah, Engkau yang memberi hidayah untuk aku buat perkara-perkara kebaikan ini, bukannya aku yang berjasa kepada Islam ini. Di hujung itu Allah memberi kesimpulan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan Allah amat melihat apa yang kamu akan kerjakan. Jadi dengan kesimpulan itu Allah menyatakan pada kita bahawa yang nampak tak nampak Ustaz ya, semuanya Allah tahu dan Allah lihat. Maksudnya tak payahlah nak klaim-klaim kata saya ni dah berjasa ni kan, saya ni dah banyak berkorban untuk Islam. Jangan cakap begitu ya. Teruskan kita menjaga akhlak kita, terus berjuang, berjihad bi amwalihim wa anfusihim pada ayat 15. Maka itu adalah kaedah bagaimana untuk kita bersama dengan Nabi dan sudah tentunya berada di syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, jauhi sikap berprasangka buruk, mencari aib orang lain dan mengadu domba ya, iaitu
kita mengumpat ataupun menyebar-nyebarkan keburukan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak berbangga dengan keturunan ataupun jantina, tetapi terus tingkatkan ketakwaan diri kita pada setiap masa, kerana itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan. Saya telah berjasa, saya telah berjuang, tetapi kita selalu sedar perjuangan kita, kebaikan yang kita buat itu semuanya adalah hidayah daripada Allah untuk kita beriman dan teruskan membina keimanan, terus menjaga akhlak kita sebagaimana dalam surah Al-Hujurat. Moga-moga Allah terima amal kita bersama Nabi sampai ke syurga suatu hari nanti. Kita berdoa, Allah pimpin, Allah beri hidayah kita terus menerus sampai ke syurga. Bersama Ustaz Tar. Terima kasih Ustaz Fas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kami tidak putus-putus memohon, merayu, mengadu kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah petunjuk dan hidayahmu kepada kami sehingga ke akhir usia kami ya Allah. Moga-moga akhir hidup kami akhir yang penuh dengan kebaikan, husnul khatimah. Jangan kau akhiri kehidupan kami ya Allah dengan su'ul khatimah, seburuk-buruk pengakhiran. Bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk terus menjadi orang yang berjuang pada jalan Allah, menjadi orang beriman yang sebenar-benarnya yang Allah nyatakan pada ayat 15. Dan salah satunya ialah kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, tidak ragu-ragu untuk berjuang bersungguh-sungguh dengan harta dan juga diri kita. Dijemput pada tuan-tuan kita bersama untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform untuk kita membuktikan kesungguhan kita berada fi sabilillah. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan itu kita dipelihara oleh Allah Subhanahu taala. Kita ingin menjadi orang Islam yang beriman, yang bertakwa, yang ihsan, dan moga-moga Allah terima amal kita seluruhnya insya-Allah. Kita bertemu lagi pada surah baru ya pada halaman seterusnya Ustaz ya. Insya-Allah kita doakan Allah terus memelihara dan terus kita menghargai jasa daripada Allah memimpin hidayah kepada kita. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.